Oleh kerana kita ni sebagai orang Islam yang menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berpandukan kepada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka paksi ataupun dasar yang ditinggalkan oleh Nabi ini kita pegang sama-sama. Walaupun siapa dia, sama ada seorang guru ataupun anak murid, begitu juga orang biasa. Jadi para hadirin yang dirahmati sekalian, pada pagi ini saya lihat ramai imbang antara lelaki dan perempuan. Cumanya yang lelaki ni anak-anak tahfiz Quran. Jadi saya pada pagi ini merasai kegembiraan yang amat sangat. Kenapa? Sebab generasi kita ada pelapis. Generasi Al-Quran kita ini ada pelapis. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita satu peringatan dalam suratul Fusilat. Di antara ayat-ayat yang terakhir dalam suratul Fusilat disebutkan, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Allah Subhanahu wa taala kata, kami sendiri, yakni Allah, akan memperlihatkan kepada mereka fil afaq, di seluruh penjuru dunia, wa fi anfusihim, dan dalam diri mereka, yakni golongan orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, bahawa akan dinyatakan kebenaran Islam dan kebenaran Al-Quran, annahul haq, ianya adalah benar. Inilah kenyataan Allah Subhanahu wa taala di dalam dua ayat akhir suratul Fusilat yang memberi peringatan kepada kita, sanurihim. Allah Ta'ala kata, kami akan perlihatkan kepada mereka, kami akan nampakkan kepada mereka fil afaq, di seluruh penjuru belahan dunia, tentang kebenaran Islam dan kebenaran Al-Quran. Para hadirin sekalian yang dirahmati Allah, kita sebagai hamba Allah dan juga sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hari ini kita kena yakin sesungguhnya Islam yang kita pegang, Islam yang kita anuti, Islam yang kita amalkan ini, Allah sendiri memberi janji, sanurihim, akan diperlihatkan di seluruh belahan dunia. Walaupun Islam ini datangnya daripada Nabi Muhammad di belahan negara Arab, di bumi Arab, tetapi Allah kata Islam ini akan menapak di seluruh belahan dunia, termasuk di kampung Parit Tengah ni. Apa yang saya nak ajak untuk kita sama pada pagi ini dalam majlis Haul Syekh Abdul Qadir Jalani, untuk kita menyoroti kembali bahawa peringatan Allah Ta'ala ini bukan sekadar sebagai peringatan semata-mata. Dianya perlu kepada pengkajian dan perlu kepada penelitian dan perlu kepada muhasabah dan koreksi. Di manakah kita sekarang ini berada? Sebab Allah sendiri kata, sanurihim, kami sendiri akan perlihatkan. Bukan manusia, tuan-tuan. Islam ini datang daripada Allah, dia jaga oleh Allah Ta'ala, dan Allah sendiri akan tunjuk kepada manusia sebagai hamba-hambanya. Artinya, mau ataupun tidak, Quran kata Allah nak tunjukkan Islam menguasai dunia. Allah nak tunjukkan kepada kita Islam menyusup di seluruh belahan dunia. Dan Allah nak tunjukkan kepada kita bahawa Islam bakal memerintah dunia. Ini kenyataan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran yang kita tidak boleh nak nafi. Justru itu para hadirin yang dirahmati Allah, dalam kesempatan kita menyambut Haul Syekh Abdul Qadir Jalani pada pagi ini, saya nak menarik perhatian semua, termasuk diri saya sendiri, supaya kita ini bersiap sedia. Saya nak sebutkan istilah bersiap sedia. Walaupun memang kita ni dah bersedia, tetapi kita kena bersiap sedia. Kenapa? Kenyataan Allah dalam Al-Quran, Islam bakal menguasai dunia. Dan Islam bakal masuk ke setiap rumah juga tempat di dalam muka bumi. Ini kenyataan juga daripada Nabi SAW. Dia bakal menyusup dan melebar di atas muka bumi. Dan kita
kena bersiap sedia untuk melalui situasi itu. Adakah kita jumpa ataupun tidak? Cuba kita perhati sekejap tuan-tuan. Perhatinya begini. Nabi SAW pernah menyebutkan, innallaha yab'atsu li hadzal ummah ala ra'si kulli mi'ah may yujaddidu laha dinaha. Hadis ini menyebutkan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menghantar tiap untuk umat ini tiap-tiap 100 tahun. Tiap-tiap 100 tahun mayujaddidu laha dina, orang yang mentajdidkan agamanya, orang yang memperbaharui agamanya. Itu kenyataan daripada Nabi SAW. Maksud saya tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, Allah akan hantar tiap-tiap 100 tahun mujaddid bagi memperbaharui agama, untuk menarik orang supaya kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Bukan membawa agama baru. Bukan agama Islam diperbaharui, dimodified, tidak. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Kamu kena perbaharui iman kamu dengan la ilaha illallah. Artinya kalau tajdid kat sini memberi maksud menarik orang ramai kepada konsep la ilaha illallah. Sebagaimana setiap para nabi dan rasul diutus, apabila seorang nabi datang, bila mati dia, umat dia mula menyimpang, datang sekali seorang nabi dan rasul. Bila seorang nabi rasul itu mati, maka umat dia menyimpang, datang lagi seorang nabi dan rasul, sampai kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad tak ada lagi nabi dan tak ada rasul. Nabi Muhammad ni ialah makana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad ini ialah rasul dan penutup para nabi. Lepas Nabi Muhammad tak ada lagi nabi. Tetapi Nabi Muhammad kata, lepas aku ini pewaris aku ialah ulama. Dan ulama ini pula, kata Nabi, setiap 100 tahun akan ada orang yang mentajdidkan agama. Maknanya orang yang memperbarui. Artinya apa? Orang ramai yang menyimpang, cuba meninggalkan agama, ditarik, diajak untuk berpegang kepada konsep la ilaha illallah. Jadi saya kata tadi bersedia, kenapa? Saya punya hujah begini tuan-tuan. Kerajaan Uthmaniyah Turki, dia jatuh pada tarikh 1924. Pada tarikh 1924. Kalau nak dikatakan sebuah negara yang memimpin dengan agama, maka 100 tahun dia akan timbul lagi. Kalau 1924, hari ini tahun berapa ibu-ibu? Hari ini tahun berapa? 2023. Cuba tolak dengan 1924. Pak Sarip berapa? Apa dia? 2022 tolak 1924 berapa? Pak Sarip pun dah tak tahu nak kira. Saking akai. Tu. Ibu-ibu berapa? Alah lah, handset ada tu, tinggal calculate pun tak. Otak dah tak boleh nak jalan, tuan-tuan, suruh calculator je jalan. 99, betul? 2023 tolak 1924. Jadi jawapannya 99. Kalau 99 berdasarkan kepada hadis, innallaha yab'atsu li hadzal ummah ala kulli ra'si mi'ah man yujaddidu laha dinaha. Allah akan mengutus tiap 100 tahun untuk umat Nabi Muhammad seorang mujaddid. Artinya kalau 2023 tolak 1924, 99 memberi arti 1 years more. Faham Pak Sarip? 1 years more tu. 1 tahun mendatang. 1 tahun mendatang. Artinya tuan-tuan, kalau sekarang 2023, artinya 2020. Inilah tuan-tuan kalau kita lihat suasana dunia. Para ulama menceritakan kepada kita, kita jangan tertinggal dengan perkembangan suasana dunia hari ini.
Kita jangan tertinggal dengan suasana perkembangan dunia hari ini. Yang saya sebut tuan-tuan, bukan perkiraan otak barat, bukan mengikut barat, tetapi mengikut petunjuk di dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Kalau Allah Ta'ala sebut, sanurihim fil afaq, kami akan tunjukkan kepada hamba kami, Islam ini bakal menyusupi setiap belahan dunia. Fil afaq makna setiap belahan dunia. Maka Islam akan ditunjukkan kebenaran. Al-Quran itu akan ditunjukkan kebenarannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang saya nak ajak kepada para hadirin muslimin muslimat sekalian, kita jangan terpesona dengan suasana maju hari ini. Kita jangan tertipu dengan suasana canggih hari ini, sehingga kita lupa amaran dan peringatan daripada Allah, peringatan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana seronoknya kita dengan kemajuan, seronoknya kita dengan kemewahan, seronoknya kita dengan kecanggihan ni. Betul ibu-ibu? Kan? Maka kita lupa janji Allah, lupa janji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya sebut pada pagi ini tuan-tuan, bersiap sedialah kita dengan janji Allah, dengan janji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita leka. Kita dah terlalu lama sangat dilekakan oleh barat. Kejatuhan kerajaan Osmaniyah Turki 1924, maka 100 tahun mendatang ialah 2024. Itu kalau mengikutkan soal cerita kejatuhan kerajaan Osmaniyah Turki, iaitu kerajaan Islam. Kalaulah kita nak lihat daripada sudut mujaddid yang disebutkan oleh Nabi, maka di sana pengkajian para ulama, kita lihat sejak daripada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam 100 tahun selepas itu, maka orang yang disebut dalam sejarah ialah Umar Abdul Aziz. Bukan Umar Ibn Khattab, Umar Abdul Aziz. Selepas itu ialah imam kita Syafi'i. Bahkan ada ulama sebut yang lain. Begitu juga yang seterusnya, sehinggalah pada zaman hari ini. Seorang ulama yang baru meninggal, tak lama daripada kita. Saya ambil pandangan dia, kenapa? Dia hidup zaman kita, tapi dia baru meninggal. Namanya ialah Almarhum Dr. Yusuf Al-Qardawi. Seorang ulama yang mengasaskan Persatuan Ulama Islam Sedunia. Dia beroperasi di Qatar, di negeri Qatar, yang baru saja meninggal. Saya bukan sebut nak tentang meninggalnya dia, tetapi saya nak sebut tulisannya. Dia menyebut dalam satu tulisannya yang bertajuk Al-Mubasyirat Bintisaril Muslimin, khabar berita gembira tentang kemenangan Islam. Dalam kitabnya lebih kurang 140 muka surat menyebutkan Al-Mubasyirat Bintisaril Muslimin, bintisaril Islam, khabar berita gembira tentang kemenangan Islam. Islam bakal menang pada akhir zaman. Mengikut pengkajian siapa? Bukan mengikut pengajian dia, tetapi tulisan daripada dia mengutarakan Al-Quran, hadis Nabi, fakta sejarah dan realiti zaman hari ini. Orang nak mencari resolusi dengan suasana kebejatan dunia, suasana rosak dunia hari ini, nak cari jalan penyelesaian. Jalan penyelesaian tidak ada yang lain kecuali mesti balik kepada Islam. Blok komunis dah jatuh. Minta maaf ibu-ibu, mungkin ibu-ibu tak terfikir kuliah hari ini, tak fikir cerita pasal sejarah, sebab hari-hari kalau hol ni ceritanya wirid la ilaha illallah. Betul Pak Syarif? Hari ini saya ajak untuk faham, dunia luar hari ini sedang balik kepada Islam. Sejak kejatuhan blok komunis yang dipimpin oleh seorang manusia yang namanya Gorbachev. Tuan-tuan ni balik kena tengok buku balik semula, kan? Tengok Google. Gorbachev, Soviet Union. Setelah dia jatuh dengan pahaman komunis, maka komunis hancur, terbelah habis. Hancur, tinggal Rusia aja sekarang. Kan? Yang lain semua hancur. Ukraine, Uzbekistan, semua macam-macam hancur. Bosnia Herzegovina hancur. Dia hancur sekali dengan pahaman komunisnya. Hancur sekali dengan pahaman komunisnya. Sekarang ini Barat sedang memandang kepada Islam. Kenapa? Teori dia pun hancur. Teori Barat pun hancur. Barat yang dikatakan maju, yang jadi kiblat orang Timur. Orang kita duk tengok Barat bila maju, kan?
Dia tak tengok Islam lagi maju. Islam lagi maju, tetapi oleh kerana dia pegang handset, dia rasa Barat maju. Rupanya Barat pun hancur. Kenapa saya kata Barat hancur? Setelah Amerika serang Iraq dengan 28 negara bersekutu yang parking dekat tanah Arab, Iraq Saddam Hussein pun mati. Saddam Hussein pun mati. Tetapi kesan daripada perang yang tak menang membawa jatuh ekonomi daripada Amerika Syarikat. Mereka jatuh ekonominya. Dan sistem yang dia bawa pun sudah orang nampak kecacatannya. Sistem Barat dipanggil sistem sekular. Saya pernah sebut dekat masjid dekat-dekat ni dulu. Tuan-tuan terbaru ni. Sebelah Seri Melung, sebelah sana. Pak Sadiq apa nama kampungnya? Keluang apa masjid? Situ saya pernah sebut. Sekular ini ialah pahaman ma lillah lillah wa ma lil kaisar lil kaisar. Apa yang milik Allah, apa yang milik pemerintah, milik pemerintah. Maksud mendahnya, memerintah tanpa Islam. Memerintah tanpa Islam. Barat telah jatuh dengan konsep ini. Barat telah jatuh. Dia pun goyang. Dan Barat hari ini, dia cemburu tengok satu lagi yang belum mati dan belum habis. Dia cemburu tengok satu lagi. Satu tu ialah Islam. Satu tu ialah Islam. Maka Barat hari ini menghalakan pandangan dia ke Nusantara. Nusantara ni siapa? Nusantara ni Parit Tengah. Faham ibu? Sebab Parit Tengah termasuk dalam Nusantara. Malaysia, Filipina, Indonesia, ini termasuk Nusantara. Kenapa saya kata masuk Nusantara? Sebab Islam sampai di belahan Nusantara ini tanpa dengan peperangan. Islam sampai kat tempat kita tanpa ada peperangan. Dengan keadaan sejahtera. Maka Islam sampai kepada kita. Dan Islam itu mereka membesar. Sehingga kita lihat jutaan Islam di Indonesia. Islam juga menguasai banyak ramai di negara kita sebagai orang Islam. Tetapi apa yang saya nak sebut, oleh kerana Islam bercambah dengan cantik di Asia Tenggara, di belahan Nusantara ini, cemburunya Barat terhadap Islam, maka mereka sudah mula menghalakan kepada Nusantara sebagai sasaran mereka. Di sini tuan-tuan, ada seorang ulama menulis kitab. Nama ulama itu ialah Muhammad Qutb. Dalam tajuk kitabnya ialah Mustaqbal lil Islam. Masa depan adalah milik Islam. Masa depan adalah milik Islam. Saya cerita pada pagi ini kenapa? Dengan tulisan ulama-ulama itu membenarkan kenyataan Allah. Sanurihim fil afaq, sanurihim ayatina fil afaq. Allah Ta'ala kata, kami sendiri akan memperlihatkan Islam itu sampai ke seluruh belahan dunia. Janji Allah dalam Quran, tuan-tuan, surah Fussilat, pasti akan berlaku. Saya nak tanya ibu-ibu, rasa tak rasa? Rasa tak rasa? Rasa tak rasa? Tak rasa. Aku cakap ni meremang bulu roma. Ini kenyataan kalau kita kaji dalam Al-Quran. Sebab saya nak beritahu, Quran bukan sekadar kitab untuk dibaca, tetapi Quran sebagai panduan hidup. Inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran itu dia menunjukkan jalan yang lurus. Dan Al-Quran itu menjadi penyelesai masalah. Sebab itu ibu-ibu dan bapa-bapa sekalian, saya hari ini menyatakan sekali lagi rasa seronok dan bergembira. Kenapa ramainya anak-anak yang bakal mewarisi Al-Quran? Kalau anak-anak ni mewarisi Al-Quran, ibu-ibu nak jadi waris ke tidak? Nak jadi waris ke tidak ibu-ibu? Kau nak jadikan anak je, ibu-ibu tak nak jadi waris? Kita kena jadi waris itu. Kita kena lalui. Sebab ianya berlaku pada zaman kita hari ini. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, mungkin saya punya ijtihad dan pandangan ini berbeza. Ataupun mungkin silap. Tetapi Nabi kata, ijastahadal mustahidu fa'asaba fahalau ajran. Wa in akhta'a fahalau ajun wahid. Orang yang berijtihad itu kalau dia tahu dia punya kaedahnya, maka betul dapat 2 pahala. Salah dapat 1 pahala. Belum dapat dosa lagi. Boleh faham? Inilah yang kalau kita lihat daripada sudut pandangan ulama-ulama dunia hari ini, memberikan satu motivasi di antara yang disebutkan oleh almarhum Dr. Yusuf Al-Qardawi, bahawa kita jangan rasa down.
Faham Pak Sarip down apa? Jahil. Apa dia? Rasa down apa ibu-ibu? Rasa jatuh, rasa lemah, rasa lembik, rasa apa lagi rasa Pak Sarip? Bab-bab rasa ni Pak Sarip memang pandai. Kita jangan rasa lemah walaupun kita sikit, kita jangan rasa lemah walaupun nampak kebatilan itu ramai. Sesungguhnya Islam, Allah Ta'ala kata dia nak tunjuk di seluruh belahan dunia. Sampai setiap rumah akan masuk Islam. Setiap rumah. Itu kenyataan daripada Nabi SAW. Jadi artinya, apa yang saya nak sebut kepada kita pada pagi ini, kita kena bersiap diri. Jangan kita tidur. Jangan kita sambil lewa. Kerana masa tidak pernah giagustan. Masa tak pernah reverse balik. Masa tak pernah untuk dia balik ke belakang. Dia terus ke depan. Siapa lambat, dia tertinggal. Siapa buat tak tahu, keciciran. Boleh faham ibu-ibu? Sebab itu apa yang saya nak perjelaskan begini. Kita kena kukuhkan akidah kita sebagai orang Islam. Kena betulkan akidah kita. Sebab Nabi kata, jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Perbaharui iman kamu dengan la ilaha illallah. Bila kata perbaharui iman kamu dengan la ilaha illallah, kita kena balik kepada konsep la ilaha illallah. Iaitu mengesahkan Allah, bukan membesarkan dunia. Dengan kita tidak nafi bahawa orang barat dia mengkaji hadis Nabi. Iza azamat ummatid dunya nuzi'a minha haibatul Islam. Bila umat aku membesarkan dunia, maka dicabut kehebatan Islam dalam lubuk hati. Orang barat hari ini dia buat macam-macam program. Macam-macam alat. Apa tujuan dia buat? Tujuan dia buat, dia nak programkan otak ibu-ibu dan otak tuan-tuan. Betul ibu-ibu? Betul tak? Saya contohkan. Dia bagi ibu-ibu ni je. Dekat sini programnya ada. Program application Facebook, YouTube, TikTok, game. Apa lagi ibu-ibu? Apa? Oh, ibu-ibu pun dah pandai sebut. Tu. Ikut kuliah saya dah mula pandai sebut. Ni saya nak sebutkan program ni bukan program free. Program dijual. Ibu-ibu beli. Betul? Nak tengok pun bukan free. Bayar. Betul? Pagi-pagi kita tengok WhatsApp, tengah hari tengok Facebook, petang YouTube, malam TikTok, nak tidur game, bangun pagi WhatsApp. Betul? Artinya otak kita hari-hari terlekat benda ni. Betul? Dengan istilah kata, kita letak benda ni kepala macam ni. Betul ibu-ibu? Walaupun tak macam tu, tapi macam tu otak kita. Nabi kata, bila akal manusia, otak dia fokusnya dah masuk kat dunia. Pagi-pagi ini juga bukan Allah, ini juga maknanya tuan-tuan, Nabi kata nuzi'a minha haibatul Islam. Kami cabut kehebatan Islam dalam hatinya. Artinya tuan-tuan, dalam benda ni ada map, betul tak? Ada waste. Tahu waste? Bukan rawes. Waste. Waste tu maknanya apa tu? Perjalanan tu. Apa map kan? Dalam ni kalau tekan, jalan masjid pun mesti jumpa. Jalan surau pun mesti jumpa. Berapa ramai orang pegang ni, jalan masjid tak nampak. Jalan surau tak nampak. Jalan Port Dickson nampak. Di Saru nampak. Sunway Lagoon nampak. Jalan masjid tak jumpa. Betul atau tidak tuan-tuan? Nah ini, ibu-ibu kena ingat. Nak pergi jalan, buka waste je mesti sampai. Tapi sekali buka, jalan masjid tak jumpa. Jalan surau tak jumpa. Ni yang jadi masalah ni kita hari ini. Jalan Padang, Padang Bola, Bukit Jalil, Lawan penuh. Kenapa? Sebab dia tunjuk betul sampai. Tapi masjid Parit Tengah tak nampak. Ini yang jadi masalahnya hari ini. Tetapi walau macam mana pun, Barat dia memang akan buat agenda dia. Dia akan buat jadualnya. Yang ngisi siapa? Yang ngisi saya, ibu-ibu dan tuan-tuan. Sebab dalam beg tangan tu semua ada benda ni, betul? Ada tu. Aku tak suruh ngaku pun ngaku. Nah ini yang berlaku pada hari ini tuan-tuan. Tetapi apa yang saya nak ingatkan tadi saya sebut. Berdasarkan kepada Al-Quran. Berdasarkan kepada hadis Nabi. Kita jangan terpengaruh dengan kejagihan. Kita jangan terpengaruh dengan suasana kemajuan. Kenapa? Dalam orang merancang, Allah juga ada rancangannya. Dalam orang merancang,
Allah juga ada rancangannya. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka merancang, Allah juga merancang. Tetapi ramai yang terpedaya dengan rancangan mereka, tidak terikut rancangan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya sebut rancangan Allah yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Quran, Allah sendiri merancang. Apa rancangan Allah? Sanurihim ayatina fil afaq. Kami nak tunjukkan kepada mereka, kepada orang Islam maupun orang bukan Islam, kami nak tunjukkan Islam dan Al-Quran pasti akan sampai ke seluruh belahan dunia. Ini tuan-tuan janji daripada Allah. Saya nak tanya ibu-ibu, bersemangat tak bersemangat pagi ni? Semangat tak ni? Ya, aku meremang dah ni. Tuan-tuan, ini benda yang disebutkan oleh Allah. Janji Allah Ta'ala benar. Allah merancang dan kita yakin secara akidahnya rancangan Allah pasti berjaya. Rancangan manusia selalunya tak berjaya. Berapa banyak daripada dulu orang-orang yang bukan Islam nak mematikan Islam. Sejak pada bila? Sejak pada zaman Nabi Adam. Mereka cuba nak matikan Islam. Selepas tu silih berganti Nabi dan Rasul. Sampai kepada Nabi Muhammad. Mereka nak bunuh Islam. Hatta nak bunuh Nabi Muhammad. Tetapi Islam sampai kat kampung Parit Tengah. Ini membuktikan apa? Ganggulah Islam ni. Kacaulah Islam ni. Dia tak akan mati. Kenapa? Yang jaga Islam ialah Allah. Cuma kita ni nak jaga Islam ke tidak? Kita ni nak jadi orang Islam betul-betul ataupun tidak? Kot jadi orang Islam cap ayam. Faham ibu? Cap ayam. Faham Pak Sarip? Cap ayam. Cap ayam macam mana? Masa kecil diazankan. Kan? Masa kecil diazankan, dikomatkan. Lepas tu tinggal Islam kejap. Lepas tu sampai masa nak sunat, balik semula ke Islam. Lepas tu tinggal lagi Islam. Lepas tu bila nak kahwin, balik semula ke Islam. Lepas kahwin, tinggal lagi Islam. Bila lagi jumpa Islam, mati. Baru jumpa Islam. Lepas tu, dah mati. Tuan-tuan, Islam ni, saya nak sebutkan, innad dina indallahil Islam. Agama di sisi Allah ialah Islam. Al-Islam wal Islam. Islam itu Islam. Dia bukan benda yang boleh dicampur adukkan. Islam ialah Islam. Dan Islam datang daripada Allah, datang daripada Nabi. Tidak boleh dicampur aduk. Dengan arti kata, kita sebagai seorang Islam, manhaj Islam itu Al-Quran dan hadis. Kita kena ikut Al-Quran dan hadis, bukan Al-Quran dan hadis ikut kita. Kita kena ikut Al-Quran dan hadis, bukan Al-Quran hadis ikut kita. Ini benda yang kita kena faham sungguh-sungguh. Boleh faham ibu-ibu? Saya cuma nak sebut, ada orang faham Islam macam ni. Saya sebut bidalan. Ada orang faham Islam macam tengok pokok kelapa. Apa benda pula Ustaz nak cerita pokok kelapa pula. Pokok kelapa, ibu-ibu kalau tengok pokok kelapa, akar tu dipanggil akar apa? Akar kelapa tu dipanggil apa? Akar kelapa lah. Batangnya, daunnya, buahnya, lidinya, artinya daripada bawah sampai tengah sampai ke atas mesti bunyinya kelapa. Betul? Mana mungkin kita kalau panggil akarnya kelapa batang rambutan, daunnya kelapa lidinya rambutan, buahnya kelapa mayangnya rambutan. Boleh ke macam tu? Tak boleh kan? Tak boleh. Artinya daripada akar sampai kepada mayang dia, buahnya mesti kelapa. Faham ibu-ibu? Jadi kalau inilah kepahaman kita betul, artinya kita menerima Islam secara betul. Kita tak campur adukkan. Tetapi kita duk tengok hari ini ada orang dia faham Islam campur aduk. Kejap dia pakai Islam, lepas tu dia tinggal kejap. Lepas tu pakai balik. Boleh faham ibu-ibu? Tu yang kita kena ingat elok-elok. Sebab hari ini orang yang mengajak untuk meninggalkan Islam itu cukup ramai. Cukup ramai. Minta maaf cerita. Saya nak sebutkan pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu kalau pagi ni nak marah cepat-cepat, jangan tinggal nak balik nanti ya. Saya sebut begini. Nabi kata, "Badiru bil a'mali fitanan kaqatil lail muslim. Yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya." Nabi kata cepat-cepatlah buat amal soleh, jangan bertangguh. Kalau ada masa buat terus, jangan bertangguh.
Jangan bertangguh. Kenapa? Nanti akan datang fitnah yang begitu teruk. Gaya fitnah itu kakat ilail muslim, macam malam yang gelap. Malam yang gelap ni ibu, kalau waktu malam antara gelap dengan terang mana lebih banyak? Gelap dengan terang mana lebih banyak? Gelap. Artinya apa? Nak sebutkan fitnah ujian ni macam malam yang gelap. Dia merata. Terlampau banyak kata Nabi. Macam mana gambarannya? Yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran. Pagi beriman, petang kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Petang beriman, pagi kafir. Memberi arti apa? Tak sampai 12 jam orang menjual agama dia. Tak sampai 12 jam orang tinggalkan agama. Pagi Islam, petang kafir. Kenapa? Yabi'u dinahu bi'aradim minad dunya. Dia jual agamanya kerana tujuan dunia. Ini akan berlaku. Boleh faham ibu-ibu? Boleh faham? Belum faham? Saya bagi contoh. Nak saya bagi contoh? Okey. Tapi jangan marah ya. Ni contoh je. Tengok, dengar contoh saya. Saya sebut tadi akan berlaku ujian keimanan. Pagi beriman, petang kafir. Petang beriman, pagi kafir. Orang jual agama dengan tujuan dunia. Saya contohkan. Saya nak tanya ibu-ibu. Kenal tak Datuk Yusuf Haslam? Kenal tak? Kenal tak anaknya namanya Samsul? Kenal. Tahu tak isu baru dia nikah seorang lagi? Tahu kan? Tahu? Pak Sarip pun tahu. Saya bukan nak bawa isu tu, tapi saya nak bawa apa yang berlaku dalam dunia hari ini. Isu ini hari ini menjadi isu yang paling utama. Berita hangat. Kenapa? Samsul kahwin lagi. Isteri pertama Sarah, isteri kedua Ira. Betul? Jadi isu. Saya bawa isu ni sebab kenapa Datuk Pak Kiai memang suka sangat isu ni. Kan? Saya bawa isu ni sebagai contoh. Saya bukan nak sangat cerita isu tu, tapi yang saya nak cerita begini. Apabila Samsul ni dia kahwin lagi, kemudian kahwin tu pula tidak kat Malaysia, maka ianya jadi satu berita hangat di atas media masa hari ini. Rate nombor 1. Rate nombor 1. Cerita itu saya tak nak ambil kisah. Nak poligami, Islam memang kata boleh. Apa salahnya Pak Sarip? Kalau Pak Sarip nak nambah pun saya doakan. Jadi maknanya isu itu Quran dah memang sebut. Tetapi yang saya nak sebutkan begini. Setiap isu itu naik dekat Facebook. Setiap isu itu naik dekat YouTube. Setiap isu itu naik kepada TikTok. Maka akan ada netizen yang komen. Netizen yang komen ni ada yang condemn terhadap hukum poligami. Itu adalah hukum Islam. Bila condemn hukum Islam, tolak hukum Islam, maknanya rosak ataupun tidak akidah. Hari ini pagi boleh beriman, petang boleh jadi kafir. Sebab itu tuan-tuan, saya sebagai ustaz kena tahu contemporary punya isu. Kenapa? Nak memberi faham hadis yang disebutkan oleh Nabi SAW. Bahaya umat hari ini ialah kerosakan keyakinan dan akidah berlaku di mana-mana. Dengan apa? Ni program ni. Orang kata program ni bagus. Tetapi di sebalik tu, Barat buat kenapa? Nak melekakan kita. Barat buat kenapa? Nak hancurkan kita. Kalau dulu British datang bawa bom dengan bawa kereta kebal, bawa M16. Kalau dulu Jepun bawa kepada Bisingan, tetapi hari ini dia datang tak bawa benda tu. Dia bawa benda ni je. Kita jalan masjid tak nampak. Betul ibu-ibu? Kan? Nah ini, tuan-tuan, kita kena ingat, kita kena bimbang sungguh. Ini benda peringatan daripada Nabi SAW. Bukan main-main. Saya nak cakap banyak pun tak boleh. Sebab jam 10.43 dah. Kan? Saya nak cakap banyak pun tak boleh. Modal banyak. Kan? Jadi kalau nak cakap banyak nanti Pak Kiai tak pula tak bercakap. Jadi saya cakap sikit-sikit je. Boleh ibu-ibu Cuma Pak Sarip cakap tadi, dia kata ustaz pulang-pulang pun 1 jam. Jadi ada 15 minit lagi. Jangan bimbang, saya belum nak berhenti. Jadi ibu-ibu dan bapa-bapa sekalian, benda ini perlu kena faham. Saya sebut tadi bahawa kita akan melalui ambang 2024. Mengikut hadis Nabi, tinggal setahun daripada jatuhnya kerajaan Uthmaniyah Turki. Ulama-ulama menulis dalam kitabnya dengan resolusi, dengan kajian, bahawa Islam pasti akan bangkit. Dan Barat hari ini, dia dah tengok satu-satu. Dia lawan dengan komunis tumbang. Dia lawan dengan dasar dia punya sendiri, sekular,
pun tombang juga. Tombang. Jadi tuan-tuan, hala hari ini ialah Islam. Hala hari ini ialah Islam. Sebab itu ulama berani menulis mustaqbal lil Islam. Masa depan adalah untuk Islam. Bila kata masa depan untuk Islam, ibu-ibu jangan ragu-ragu apabila Allah sebut dalam Quran. Apabila Allah sebut dalam hadis Nabi, jangan ragu-ragu. Itu adalah perancangan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tuan-tuan, saya rasa bahagia dan berbangga adanya anak-anak tahfiz ni tuan-tuan. Kan? Walaupun ibu-ibu tengok dia hanya duduk baca Quran saja. Dia ada duduk baca Quran. Kan? Kadang makan pun dimasakkan. Tidur pun kadang ditidurkan. Kan? Tak gitu Pak Sarip? Kan? Kita jaga budak-budak ni madrasah tahfiz. Kadang-kadang ada juga mulut jahat. Dia kata asyik baca Quran, nak makan apa? Kan? Tu jahatnya mulut orang tuan-tuan. Tapi apa yang saya nak sebut, Nabi SAW pernah sebut tuan-tuan, hebat tak hebat? Apa Nabi kata? Ni yang saya sebut ni saya belajar dengan Datuk Tuan Guru Kiai Haji Suhaili. Kan? Disebut dalam kitab, dalam hadis Nabi, man saghalahul Quran an dzikri wa mas'alati a'taituhu afdalu ma u'tiyas sa'ilin. Tu hadis Nabi kata. Nabi kata apa? Man saghalahul Quran. Siapa-siapa yang dia dirinya disibukkan dengan Quran. Nak ngapal Quran memang kena sibuk dengan Quran, bukan dengan handset. Betul ibu-ibu? Kan? Kalau kasih Quran, kasih handset, confirm tak jadi. Confirm tak jadi. Sebab tu bila kasih Quran, handset kena baling ke longkang. Baru jadi. Tapi masalahnya, yang belikan handset bukan pak kiainya. Yang belikan handset ibu dan bapaknya. Betul? Tu yang jadi masalahnya. Anak kita tu tarbiyah dekat madrasah macam-macam, berbulan-bulan suruh buka Quran. Tapi bila balik cuti dia tanya, Ustaz, handset saya mana? Dia tak tanya Quran tu. Bukan senang nak menerapkan Al-Quran. Tetapi Nabi kata, man saghalahul Quran. Siapa disibukkan dirinya oleh Al-Quran, an dzikri, daripada mengingati aku. Nak wirid tak sempat, kenapa? Nak ingatkan Quran itu. Kata Nabi SAW, a'taituhu. Kata Allah, aku akan berikan dia afdalu ma'atiyas sa'ilin. Lebih baik daripada orang yang berdoa dan orang yang meminta. Sebab tu tuan-tuan, kalau ibu-ibu minta tu, tengok orang yang belajar, dia baca Quran, kalau dia nak sekejap aja dapat. Kenapa? Allah lebih pandang dia daripada orang yang lain. Sebab tu orang ni kalau nak minta doa, dia jumpa orang hafal Quran. Betul Pak Sarip ya? Tu dia jumpa ngapal Quran. Saya tadi parking kat sini, saya tengok-tengok apa pula banyak bangunan ni. Rupa-rupanya ada anak tahfiz. Tu yang saya cukup gembira. Saya dididik oleh tuan guru, tuan-tuan tuan guru. Dulu masa saya nak belajar Quran, saya minta izin untuk belajar. Cuma pesan dia satu je masa saya nak pergi, jaga niat. Saya ingat benda tu. Rupa-rupanya dengan kesan kita jaga, dia ada madrasah, saya pun ada madrasah. Dia ada anak murid, saya ada anak murid. Dia bini dua, saya pun bini dua. Nak tiga tu tunggu Pak Kiai dulu. Tuan-tuan, ini benda yang jelas. Jadi apa yang saya contohkan tadi, isu yang berlaku hari ini, isu pasal poligami tadi tu. Orang pertikai, orang tak suka. Maka dia tulis dekat media sosial. Bukan cakap dia tulis, benda tu tak padam akan ada. Kalau tuannya mati, benda tu ada lagi. Berterusan. Man sanna sunnatan sayi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha. La yanqus minhu syai'. Orang yang buat satu dosa, maka dia dapat dosa tu, dan berapa ramai yang orang ikut, maka dia dapat dosa tu. Ini peringatan daripada Nabi SAW. Jadi, apa yang saya nak ingatkan untuk diri saya dan ibu-ibu dan tuan-tuan sekalian, kita kena berwaspada. Kita kena koreksi. Kita kena tengok zaman kita hari ini. Jangan kita ketinggalan dengan Islam. Sebab itu saya berasa bersyukur kepada tuan-tuan yang kat sini dan ibu-ibu semua. Sentiasa boleh mengikuti majlis kuliah. Majlis haul ada. Majlis maulid ada. Majlis Isra' Mi'raj ada dan sebagainya. Jangan kita mengecualikan diri. Kita istiqomahkanlah pada jalan itu. Kenapa? Kita merancang, Allah juga merancang. Mereka juga merancang. Biarlah rancangan kita bertepatan dengan rancangan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah Ta'ala nak memperlihatkan Islam kepada seluruh belahan dunia, artinya kita jangan tinggalkan Islam. Kalau Allah Ta'ala nak memperlihatkan Al-Quran kalamnya di seluruh belahan dunia,
Jangan kita tinggalkan Al-Quran. Kenapa? Itulah perancangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah dia perancangan Allah. Jadi Nabi kata, lepas aku mati tak ada Nabi dan Rasul. Warisku ialah para ulama. Maka sebab itulah kita kena sentiasa ikut di mana ulama yang ada. Ibu-ibu, perkara ini perlu dan perkara ini cukup penting. Sebab kita berada pada zaman itu. Anak-anak kita berada pada zaman itu. Sebab itu kalau kita lihat pada hari ini atas janji daripada Nabi, maka kita tidak boleh mengecualikan diri. Tak boleh mengelak diri. Tak boleh buat-buat tak tahu. Bila dengar dia ada Islam, bila dengar je ada majlis ilmu, bila dengar je ada tuan guru, bila dengar je ada ulama, pergi cari. Pergi cari. Jangan kita tak cari. Kenapa? Saya sebut kenapa macam tu. Kerana Nabi memberi peringatan akan berlaku suasana begini. Nabi memberi peringatan akan berlaku suasana begini. Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu min suduri rijal walakin yantazi'u biqabdil ulama hatta lam yubki aliman ittakhadhan nasu ru'asan juhalan fasu'ilu fa'aftu bighairi ilmin wa dhallu wa adallu. Hadis ni hadis riwayat Imam Muslim, hadis yang sahih, disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Apa kata dia? Allah Subhanahu wa ta'ala akan angkat ilmu ini. Ilmu-ilmu yang ibu-ibu dan bapa-bapa sekalian cari akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan diambil semula oleh Allah ta'ala. Tetapi Allah ambil ni ada cara dia. Bukan diambil min suduri rijal. Bukan diambil disedut daripada dada-dada. Walaupun al-ilmu fi sudur, ilmu tu tuan-tuan dekat dada. Walaupun ilmu tu memang as-sudur, fi sudur, laisa fi sutur. Bukan dekat kitab. Dan Nabi SAW kata, diambil tu bukan disedut dada-dadanya. Walakin biqabdil ulama, tetapi dengan diambil para ulamanya. Ulamanya mati. Dr. Syuqardawi kata yang dimaksudkan dengan ambil ulama itu, pertama, ulama tu memang mati. Sampai masanya dia mati. Bila mati, dia mati sekali dengan ilmunya. Nak cetak ulama bukan senang. Nak adakan Pak Kiai Haji Suhaili seorang dekat Merlung ni tuan-tuan, berapa tahun masa penyambik. Kan? Sekarang ni belum ada lagi orang macam, belum ada lagi tuan-tuan. Artinya bukan senang. Tapi nak cari penyanyi, setahun boleh 10 orang. Setahun boleh, semusim boleh 10 orang. Akademik Fantasia semusim 10 orang. Kalau setahun 4 musim, 40 orang. Kiai tuan-tuan, Pak Kiai 78 tahun. Seorang belum ada lagi macam dia. Kan? Tu. Yang ada tu anak muridnya, tu pun cuba-cuba je. Belum macam dia, cuba-cuba je. Kan? Ngikut-ngikut. Moga-moga dapat berkat. Kan? Belum berani nak kata macam dia, tak. Kan? Sebab tuan guru dengan anak murid mesti jauh berbeza. Macam bumi dengan, tapi pepatah Inggeris kata, like teacher like student. Kan? Itu dia. Cuma nak sebutkan kepada kita peringatan yang disebutkan oleh Nabi SAW tadi yang kita kena ingat. Yang kita kena ingat. Orang yang ngaji Quran, kalau dia sibuk, dia akan diberikan lebih daripada orang yang biasa. Itulah yang kita kena ingat betul. Boleh faham ibu-ibu? Jadi lepas ni boleh nak ngapal Quran sama-sama? Boleh? Alhamdulillah. Boleh. Pak Sarip, ngapal insya-Allah ya. Alhamdulillah. Boleh hafal Quran. Kalau nyanyi hari-hari boleh, apatah hafal Quran tak boleh. Betul tuan-tuan Nyanyi boleh hari-hari. Hafal Quran hari-hari, apa salahnya? Saya selalu bagi motivasi kepada orang ramai macam ni. Sayyidina Abu Bakar masuk Islam bukan budak-budak, dah tua. Umar masuk Islam dah tua, bukan budak-budak. Osman masuk Islam pun dah tua, bukan budak-budak. Yang budak-budak ni Sayyidina Ali seorang je. Masa dah tua dia tu menghafal Quran. Masa dah tua tu mereka menghafal Quran. Masa macam Pak Sarip tu dia menghafal Quran. Jadi maknanya kita ni ada masa lagi untuk menghafal Quran. Kalau dah mati tu baru tak boleh menghafal. Tapi selagi hidup, menghafallah Al-Quran.
Kerana Quran inilah yang besok akan jadi syafaat kita di hari akhirat. Nabi kata ikra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah oleh kamu akan Quran. Quran itu akan memberi syafaat kepada diri orang yang membaca. Itu Quran juga. Orang hari ini kalau nak minta doa pun pergi tahfiz. Madrasah tahfiz minta budak-budak baca. Betul tuan-tuan Kebanyakannya macam tu. Padahal diri sendiri boleh doa tu. Minta juga. Kenapa? Janji Nabi tu. Sebab apa? Mereka diberikan kemakbulan doa. Mereka diberikan kemakbulan permintaan berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh tuan-tuan, sungguh. Saya biasa dapat kerja macam tu. Kan? Kerja apa? Bacakan Quran untuk orang. Tapi bukan orang mati, orang hidup. Tuan-tuan tempat saya ni bukan nak dibacakan pada orang mati, kena bacakan kepada orang hidup. Kalau orang mati tu dah mati dah dia. Dia dah bawa dah amalannya. Yang belum ialah yang orang hidup tu yang kena bacakan Quran. Orang hidup. Orang yang nak mati tapi belum mati, nak bagikan dia hidup, tu kena bacakan Quran. Sungguh tuan-tuan. Sebagai contoh tuan-tuan, saya dulu pernah baru lepas sembahyang maghrib, kawan telefon. Ustaz, tolong boleh baca Quran sikit tak doa? Sembahyang hajat baca Quran doa. Boleh, kenapa? Anak saya ICU sekarang 50-50. Jadi bila dapat tu, kita pun sembahyang hajat, bacakan Quran ramai-ramai doa. Ya Allah, kalau kau nak sihatkan, sihatkan. Kalau tak, ikutlah apa nak. Sihat, siang keluar ICU. Tuan-tuan, kenapa? Sebab Nabi kata, man syaghalahul Quran an dzikri wa mas'alati a'taituhu afdalu ma u'tiyas sa'ilin. Allah akan bagi lebih. Itu memang pasti. Kerana itulah Nabi SAW sebut. Tapi yang malangnya kita ni kadang-kadang tengok orang ahli Quran. Arab mangan apa? Ibu, sungguh. Hari 2 hari lepas, Pak Sarip sampai kat tempat saya, betul? Ibu-ibu sebahagiannya ada sampai kat tempat saya, betul tak? Dulu yang saya nak sebut, masa saya buat madrasah, kalau nak masuk dalam tempat saya tu kan jauh, betul? Maka bila buat tuan-tuan, apa orang kata? Sopor jakong nang kini. Tu mula-mula buat tuan-tuan. Siapa nak duduk sini? Mesti jin dan setan. Dulu tuan-tuan, itulah dia. Kenapa? Sebab orang tak tahu. Quran ini tuan-tuan, Allah sendiri, Nabi sebut, Inna Allah yarfa'u bihadzal kitab aqwamun wa yada'ul akharin. Allah mengangkat beberapa kaum dengan kitab ni dan menjatuhkan dengan kitab ini juga. Tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, memang orang yang hafal Quran, mengusahakan madrasah Quran, memang macam-macam mehnah. Tetapi apa yang saya nak sebut, tuan-tuan, tengok Pak Kiai Suhaili, dia tetap senyum aja mukanya. Madrasah dia ada. 2 tu bukan 1. Bininya 2, senyum aja tu. Kan? Tu betul tuan-tuan. Allah Ta'ala akan jaga. Kan? Orang selalu tanya saya, Ustaz, jaga madrasah macam mana? Aku bukan jaga madrasah, yang jaga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saya nak cerita sikit tuan-tuan sebelum penutup. Ketiga awal-awal saya dulu, ni pengalaman sikit tuan-tuan, lepas ni Pak Yai lah cerita. Saya bina madrasah. Awal-awal dulu, ketiga itu pelajar saya 90 orang. Awal-awal. Maklumlah orang kata dulu jauh daripada luar nak masuk dalam, kan? Pak Sarip sempat kencing berak dulu nak singgah, kan? Maknanya jauh nak pergi. Maka orang pun kata siapalah nak duduk kat sini, kan? Bila ada pelajar masuk, saya diuji. Saya diuji macam mana? Tiap-tiap hari mesti ada 5 atau 6 orang pelajar saya histeria. Tiap-tiap hari. Kita nak ngajar kena histeria, tak jadi ngajar. Tiap-tiap hari. Maka apa saya buat? Ni awal-awal saya nak tunjukkan Allah yang jaga. Mula-mula tuan-tuan, kita ni ruqyah hari-hari. Hari-hari ruqyah sampai kita penat. Hari ini settle, besok datang lagi. Hari ini settle, besok datang lagi. Kita pun manusia, bukan Nabi, bukan malaikat. Ada masanya kita penat, sakit badan. Kan? Maka hari-hari kena macam tu. Nak settle macam mana? Ni pengalaman saya. Satu ketika saya duduk dekat tikus jadah dekat madrasah saya. Lepas waktu zuhur.
Masa tu saya rayu dengan Allah, ya Allah, aku penat ya Allah. Aku tak tahu ya Allah, aku serah anak murid aku ni kepadamu. Aku serah madrasah aku ni kepadamu. Aku tak kuat ya Allah. Saya buat macam tu tuan-tuan. Lepas tu tak ada pula histeria. Sampai sekarang tak ada tuan-tuan. Aku serah benda ni kepada engkau. Hanya aku bantung diri aku dan hati aku kepadamu. Itu je. Selalu saya ambil istifadah dari Pak Kiai. Bukan kita yang bercakap, bukan kita yang mengajar, tetapi semua Allah Subhanahu. Wa man ja'ahu mau'izatum min, siapa-siapa yang datang peringatan daripada Tuhan, walaupun mulutnya Ustaz Razali, tapi sebenarnya daripada Quran ni pula Allah sebut Ar-Rahman 'allamal Quran. Allah sebut Quran. Allah yang Maha Penyayang yang mengajar Al-Quran. Maka saya diajar dengan hidup saya sendiri oleh Allah Ta'ala, serah balik pada Allah, selesai masalah. Tahun depannya Pak Kiai singgah rumah saya selepas haul dekat Melayu Raya. Cerita sikit. Saya ingat sejarah tu. Pak Kiai kata cerita sikit. Saya pun cerita. Lala dia senyum dengan saya. Senyum dia bermakna itu ilmu bagi saya. Kalau dia boleh senyum, saya memang bukan terpaksa senyum, memang kena senyum. Sungguh tuan-tuan. Boleh faham Pak Sarip Alhamdulillah. Kalau Pak Sarip faham, tak payah tanya yang lain, memang fahamlah. Cuma yang saya nak sebut secara syariatnya. Secara syariatnya, ibu-ibu kena faham. Walaupun tengok muka Pak Kiai tu senyum je. Tengok yang bercakap ni senyum. Ibu-ibu pernah tak tengok itik berenang? Pernah tak tengok itik berenang? Ni penutup lah ni. Itik berenang ni tuan-tuan itik berenang cantik je berenang. Betul tak? Dia berenangnya cantik, kita tengok lawa macam dua sejoli. Betul kan? Tapi cuba menyelam. Cuba kita menyelam bawah. Dia punya kakinya macam mana? Masa dia berjalan tu cantik je, tapi kalau tengok kaki tu gini tu. Berkipas terus tu. Kan? Nak nampak ibu-ibu, lawa betul itik ni berenang. Tengok kaki dia tu. Kaki dia tu laju bukan main tuan-tuan. Faham? Jadi yang saya nak fahamkan, Pak Yai muka senyum tu, tapi kakinya tengok dulu. Inilah realitinya. Sebab itu Nabi ajar kita. Kita bukan sekadar berserah kepada Allah. Kita kena belajar untuk usaha dan ikhtiar. Barulah Allah Ta'ala tolong. In tansurullah yansurkum. Kamu tolong Allah, Allah akan tolong kamu. Yakinlah atas janji itu. Jadi apa yang saya nak sebut, Allah akan tunjukkan kepada kita Islam bakal berdaulat di atas muka bumi dan juga Al-Quran bakal berdaulat di atas muka bumi. Nak ataupun tidak, itulah perancangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ni macam mati je. Dengar ke tuan-tuan ni? Dia memang suruh berhenti. Jadi tuan-tuan, itulah saja untuk ucapan saya pada pagi ini yang mampu untuk disampaikan. Bukan tak boleh nak sambung, boleh. Saya tuan-tuan, kalau nak sambung malu tuan-tuan. Ada dua tok guru saya tu. Pak Kiai satu, tu ada Pak Kiai Ustaz Keni juga saya punya tuan guru juga. Kan? Saya malu nak cakap lebih-lebih tuan-tuan. Ada tuan guru kat depan ni. Tapi walau macam mana pun, oleh kerana wasiat Nabi, ilmu kena sampaikan. Qulil haq walau kana muran. Jadi kena juga cakap. Jadi moga-mogalah tuan-tuan dan ibu-ibu dapat manfaat daripada apa yang saya sampaikan. Moga-moga kita dapat keberkatan daripadanya insya-Allah. Yang penting sama-sama kita istiqamah. Saya juga mohon kepada tuan-tuan dan ibu-ibu sekalian, doakan saya. Doakan ahli keluarga saya, anak-anak murid saya dan seluruhnya untuk terus istiqamah membawa manhaj yang ditinggalkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a, qalban khashi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban wasi'an mubaraka yaqinan shadiqan wa dinan qaimah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika tadi ceramah yang telah disampaikan
Ustaz Razali bin Jamil, Madrasah Tafis Segapan. Alhamdulillah mengucapkan ribuan terima kasih dan sebagian Harus salaman. pada apa yang telah beliau perkatakan tadi. Saya telah membaca Al-Quran, kerana Al-Quran akan membantu kita dan memberi semangat semasa kita berada di dalam bangsa dan juga semasa di akhirat. Untuk meneruskan majelis yang saya hormati, menjemput dan mempersilakan ceramah kita yang kedua, yang Al-Fadil Kiai Haji Ismaili bin Salihin untuk menyampaikan ceramah beliau. Dengan hormat dipersilakan. Berbuat ceramah daripada Pak Kiai Majelis Hakaman yang akan dipimpin oleh Tuan Haji Sulaiman bin Basri. Dengan hormatnya disilakan Pak Kiai sampaikan ceramah. Silam nak? Masya Allah. Alhamdulillah. Bismillah. Monggo, tunggu selamat. Alhamdulillah. Macam tak bunyi aja. Dia punya suaranya lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yubashshiru ibadahu alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ulaika alladhina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Amin ya rabbal alamin. Yang mulia saudara acara majelis dan sekian ahli jabatan kuasanya, petugas-petugas barisan-barisan depan yang bertungkus lumus untuk menjayakan majlis ilmu, majlis muzakarah pada pagi ini, daripada awal hingga akhirnya, dengan harapan mudah-mudahan majlis yang kita ikuti pada hari ini dan bila-bila masa yang telah lalu dan yang akan datang, dengan harapan mudah-mudahan kita dapat doa daripada malaikat yang turun daripada langit. Mereka berdoa, innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Inilah doa yang malaikat diturunkan daripada langit apabila manusia kat dunia ini buat majlis zikrullah, majlis ingat ini perintah Allah buat, ini larangan Allah tinggal. Ini namanya majlis zikrullah yang pernah disebut oleh Allah Subhanahu wa taala
walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah wastaghfaru lidzunubihim. Masya Allah. Raman. Tak ada sana itu bontak anak tu cahaya kereta tu mana? Tak ada tu. Tolak sana. Cahaya kereta merantu kan. Tidak. Tolak sini. Tolak sini. Nah, ini tolak sini. Sini kalau ya. Man. Ini saja. Okey, jadi okey dah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cahaya kereta cerminnya. InsyaAllah. Tapi di antara sebabnya, kalau sini dekat orang lelaki, sini dekat orang wedok. Biasanya gitulah. Minta maaf ya. Saya ceramah pun tak lama, sikit aja. Alhamdulillah. Begitulah kita apabila menjayakan majlis seperti ini, Allah turunkan malaikat berdoa, mudah-mudahan apa yang diturunkan daripada langit dan dikeluarkan daripada bumi diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nak dapat majlis yang diberkati hanya datang daripada Allah. Inilah peranan ahla zikri yang disebut oleh Allah, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Kau tanyalah kepada orang yang ahli zikir sekiranya kamu belum tahu. Masya Allah. Mengapa Allah sebut begitu? Ini selalu saya sampaikan, selalu bincang, selalu muzakarah supaya niat kita duduk majlis ilmu ni sampai kepada matlamatnya. Maknanya kita apabila kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala yang jelas sekali ditulis di hadapan tuan-tuan, walam yahsya illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Di hadapan tuan-tuan berat, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama sholah wa ata zakah. Cantik dia punya bahasanya tu ya. Walam yahsya ilallah, tidak takut melainkan takut kepada Allah. Jelas sekali kepada diterangkan oleh Ustaz Razali tadi, kita buat majlis ini adalah semata-mata kerana Allah, bukan kerana nak kepentingan dunia, nama, pangkat, seterusnya. Tapi kita semuanya adalah la ilaha illallah. Kita nak sampaikan ke arah itu. Kalau diterangkan sekali dua kadang-kadang tak masuk. 3-4 kali pun baru fikir-fikir kan. Tapi bukan tuan-tuan lah, tapi macam lebih kurang. Tapi apabila kita balik lagi, walam yasha illallah, ada nafi, ada isbat. Itu satu kata bahasa yang cukup mendalam. Tidak takut melainkan kerana Allah. Bukan takut kerana nak dunia, bukan takut kerana nak nama, bukan takut nak dibenci orang, tapi dibenci pun zikir, dikeji pun zikir. Boleh? Dukuk menang wae. Macam tak masuk. Ya. Apabila kita semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala, ya, itu pun masih diingatkan lagi oleh tu. Cantik tak? Cukup besar tulisan itu, tapi cuma ditulis saja, tak dibincang, tak dimuzakarah. Mungkin tak masuk ya. Fa'asa walam yahsya illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Tidak takut melainkan kerana Allah, itu pun barangkali. Fa'asa itu nak bahasa Jawanya bok menawa-menawa. Itu bukan terus dapat tau. Bukan terus dapat hidayah. Barangkali Allah akan beri hidayah. Bermakna kita kena mohon hidayah kepada Allah. Ya.
Makhluk tak ada kuasa untuk memberi hidayah. Pemimpin-pemimpin tak ada kuasa untuk memberi hidayah. Ulama-ulama pun sangat sampai Rasulullah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Masya-Allah. Bahasa macam inilah yang perlu dipahami oleh ahli zikri. Orang yang sanggup menjadi ahli zikir, inilah dia punya tujuan matlamat wawasan dia. Boleh? Masya Allah. Ya. Makhluk tak ada kuasa, yang ada kuasa hanya Allah. Sehingga kita takut melainkan hanya kepada Allah. Itu pun masih diingatkan lagi, fa'asa. Bok menowo barangkali. Ya. Kamu dapat hidayah. Maknanya mungkin bukan dengan ilmu, bukan dengan usaha, bukan dengan pangkat, semua masih dalam kuasa Allah. Takut besok ada orang yang beriman di alam akhirat sana. Allahu Akbar. Kosong. Apa maknanya? Ya. Qul hal unabbiukum bil ahsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Apa yang mereka kerjakan semuanya kosong. Orang yang apa-apa. Pasal apa? Dia tak ikut adab Allah. Dia tak ikut peraturan Allah. Dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan wa huwa lahu qarin. Allahu Akbar, ya. Siapa yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, 360 setiap seorang akan mengancam dia, terus merosakkan iman dia. Pasal dia lupa kepada Allah. Tapi apabila dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, 360 itu beritahu kepada Allah, aku selendar, aku letak jawatan, aku tak sanggup menggoda orang yang hatinya sentiasa terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi ada caranya seperti disebut tadi. Ya, siapa yang menumpukan kepada Al-Quran, ya, Allah akan kurniakan yang paling istimewa. Itu satu bahasa yang cukup luas, ya. Man zaghala al-Quran mi'an dzikri a'taitu khairama u'tiya. Orang yang menumpukan kepada Al-Quran, ya, walaupun dia dekat zikir kepada Allah, aku akan kurniakan lebih istimewa daripada orang lain yang diberi macam istimewa. Tapi orang yang menumpukan kepada Allah melalui Al-Quran, alhamdulillah, Masya Allah. Jadi bermakna kita kena jadi ahli zikri. Ya. Ayuh kita sama-sama sampaikan, sama-sama jelaskan, sama-sama beritahu. Bukan hari ini saja, selagi hayat masih di kandung badan, tazkirah ini jangan berhenti. Walaupun Ustaz Razali sebut dah 2, 3, 4 kali, jangan ada perasaan, ini cerita ni mana? Itu boleh menarik ilmunya, ditarik balik nanti. Pasal apa? Dia tak ada adab. You know that's friend, yes. Ya, Imam Ghazali telah mengingatkan, ya, untuk kita sama-sama peranan ahli zikir ini cukup cantik, kan? Ya. Barang siapa yang meninggalkan belajar ilmu adab, ya, inilah orang yang mudah dia mengabaikan amalan-amalan sunnah Rasulullah. Mani buktulia bitarkil adab syaghalahu Allah. Sedih betul lah, ya. Siapa yang diberi ujian tak nak belajar adab, tak nak belajar sopan, ya, peraturan yang telah diaturkan oleh Allah, kita beribadah adalah kerana Allah, itu namanya adab, ya.
Tanda-tandanya apa? Allah. Tanda-tandanya ditegur ya. Maka dia mengamalkan sunnah-sunnah aku. Allah. Ini apa dia punya maknanya, tujuannya ya? Masya Allah. Walaupun sunnah itu kecil, satu sunnah kecil saja, tapi dia nilainya besar. Ya, al-mutamassiku bi sunnati inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahid. Satu sunnah diamalkan walaupun orang yang lain banyak dia pandang ringan tapi dia amal, tapi satu sunnah lebih baik daripada pahala ganjaran 100 orang mati syahid. Saya tanyalah semua yang ada ini, tuan-tuan kalau mati syahid sekali nak? Delok pi sini lah, tak pernah. Ya, tuan-tuan pergi Israel sana perang karo orang Israel, tapi orang balik mati nang kono. Nak tuan-tuan? Tapi satu sunnah 100 orang mati syahid. Masya Allah. Jadi apabila kita pandang ringan terhadap seruan Allah Subhanahu Wa Taala, inilah yang menyebabkan di antara matlamat tujuan kita berusaha tak tercapai. Astagfirullahaladzim. Jadi kita hanya sama-sama ambil perhatian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala terus memimpin kita sebagai umat Islam sentiasa dipimpin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan menghina kepada orang lain, jangan berbangga. Ya, kita balik zikrullah. Boleh? InsyaAllah. Cakap ni pendek, tapi kalau dengar, faham, barulah dihayati dalam hati kita. Kalau tak, Allahu Akbar. Kata bahasa orang Jawanya, pen setitik tapi kemerti. Dengan ceramah pendek tapi berkesan. Itu bahasa kita kan. Ya kadang-kadang kita dengar ceramah sampai 2 jam setengah. Tapi lepas ceramah sawaun, sami mawon, koyo ngono juga. Tapi bukan tuan-tuan, tapi macam lebih kurang. Allah. Ya. Sebab itulah kita hanya menyambut baik seruan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita baca surat Zalzalah yang paling apal kah senang ya. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang melakukan amal yang baik walaupun satu zarah terlalu sedikit, dia akan dapat melihat dia punya amalnya itu, dan bukan dapat melihat, dapat dirasai. Semasa dia kat dunia, dia akan dapat rasai. Ya, pasal apa? Kesannya amal baik, tapi walaupun satu zarah, tapi kerana Allah. Bukan kerana ganjaran, bukan kerana pahala, bukan kerana nak nama, bukan kerana nak syurga. Kita telah ikrar tiap hari. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Apabila kita beramal satu itu semata-mata kerana Allah Tuhan seru sekalian, bukan kerana fikir ganjaran pahala surga, lagi-lagi nak nama, nak sanjungan, ya Allahu Akbar. Tapi lillah semata, lillahi rabbil alamin yang disebut tadi, walam yasha illallah, semata-mata adalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah senjata yang sangat besar yang melumpuhkan iblis syaitan yang memang mengancam 24 jam. Ya. Iblis syaitan 360 tetap mengancam setiap seorang yang beriman, tak kira lelaki, tak kira perempuan. Ya. Tapi diberi, iblis syaitan sendiri beritahu ya, selagi mereka beramal ikhlas semata-mata kerana Allah, aku tak sanggup untuk menggoda dia. Masya Allah. Jelas kan? Kata-kata ini pendek tau. Ya. Kata-kata ini pendek.
Tapi kalau dipahami dan dimasukkan, diresapkan dalam jiwa kita satu anugerah pemberian yang sangat besar dan sangat berharga. Ya, tapi itulah syaratnya tadi, kita beramal, kita beribadah adalah lillah, semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah. Ya, ini selalu disebut. Tapi bukan disebut saja, tapi kena disimpan, jadikan panduan kita setiap masa. Termasuk saat ini ya, kita duduk masa ilmu ni, walaupun ceramah panjang sama pendek, lillahi ta'ala, you no problem. Tak ada masalah kalau kesah. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Termasuk yang ceramah pada hari ini, yang ini nanti, ini ceramahnya nak pendek, nak cepat berhenti. Pasal apa? Nak cepat berhenti, nak cepat zikir, nak cepat makan, nak cepat balik, nak cepat rehat. Lagi ni bujuni lorong, nak jumpa dengan isteri-isteri. Lebih kurang menolak ya. Boleh? Ini alasan penceramah nak cepat, supaya orang yang dengar ceramah itu suka. Ya, alasannya amal yang boleh menimbulkan kesukaan orang, itulah amal yang paling disukai oleh Allah. Ini buat alasan saja. Ya. Buat alasan supaya tak ada orang yang ada sifat keluh kesah tadi, ya. Ahli zikir pun tak ada keluh kesah, tak ada zikir pun ahli keluh kesah, lang-lang wedok pun semuanya ikhlas, ya. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Inilah satu cara iblis sendiri beritahu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Tak ada yang aku tak goda dia, mesti aku akan goda mereka. Tapi illa ibadaka minhumul mukhlasin, apabila mereka beramal ikhlas semata-mata kerana Allah, itulah aku letak jawatan, aku tak berjaya untuk menggoda semua hamba kamu ya Allah. Jadi dengan harapan, mana tahulah la ilaha illallah sambil kita baca. Mungkin kita baca pada pagi ini dibimbing oleh Pak Leman nanti, la ilallah yang pertama, kedua, ketiga, tak berapa, tak tahu. Entah kari yang 52 ke 53 barulah masuk dalam hati kita. Kita tak tahu pasal apa. Yang memberi siapa? Balik tadi, ya, illallah. Habis kita balik semua kuasa Allah. Yang memberi ialah Allah. Walaupun kita sama-sama ceramah sama-sama, tapi yang memberi ilmu siapa? Allah Subhanahu wa taala, bukan penceramah. Boleh? Semuanya Allah yang memberi. Pasal apa? Saya ceramah, para saya pun ceramah. Nambil lepas ceramah, lepas mangan, balik tak? Tak tahu. Engkau pakai serban lagi ke tak? Engkau cabut serban lagi tak? Engkau lungan masjid, kita masjid rada. Tapi Allah bersama tuan-tuan tak? Nah, itu namanya illallah. Ya. Apabila kita balik kepada itu, walaupun kita manusia menyampaikan, mengingatkan, tapi Allah bersama-sama kita. Ya, apabila kita balik semua kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, selamatlah kita, ya. Jadi dengan harapan semoga Allah Subhanahu wa taala beri kekuatan, beri hidayah, beri kemudahan keseluruhannya. Kita balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi Allah baca la haula wala quwata illa billah. Saya bahasakan bahasa Jawa boleh. Tapi jangan bual, ya. Ora nono daya bisa sumingkir saking maksiat, ora nono ora bisa nglakoni ibadah angin sekabehane itu kelawan pitulunge Allah. Kita boleh tinggalkan dosa. Kalau Allah tak tolong, kita tak boleh tinggalkan dosa. Kita boleh beramal, beribadah. Kalau Allah tak tolong kita,
kita cuma kemprosif kadang ya. Pasal balik illa billahil aliyil azim, itu adalah balik semua la ilallah, Allah yang kuasa, makhluk tak ada kuasa. Boleh? Cukup menengai boleh? Boleh ke tidak? Malaysia? Bukan orang Mekah Madinah saja. Malaysia boleh. Ya, insya-Allah. Jadi begitulah semangat yang ada pada kita ni, diajak, diingatkan supaya kita menuju ke arah itu. Matlamat itu kita ialah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan harapan, mana tahulah 10 kali, 20 kali, 1000 kali pun, mana tahu kata Sayyidina Ali, ya, kalau kamu dengar apa yang disampaikan kali yang ke-1000, seolah-olah macam kali yang pertama. Faham tak bahasa ini ya? Walaupun kamu dengar ceramah kali yang ke-1000, lau sami'tum alfa marrah, kita dengar ceramah itu dah hari ini kali yang ke-1000 ya, tapi macam mana nak berkat ilmunya, nak berkesan ilmunya, faka'annama sami'tum awwala marrah, baru malam ini, hari inilah aku dengar betul-betul, oh macam gitu loh. Barulah kita balik kuasa Allah Subhanahu wa taala, bukan penceramah, bukan ilmu, tapi semuanya adalah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kalau kita semua menuju ke arah itu, tak ada orang yang berlaku perselisihan. Suami isteri tak ada marah dengan suami, isteri marah dengan suami, isteri pun tak marah dengan suami, suami pun tak marah dengan suami, isteri tak marah dengan suami. Pasal apa? Allah berkuasa. Boleh? Sebab itulah kalau isteri ada faham macam ini, alah bang kau nak kahwin lagi 2-3, engkau punya pasal lah. Kan ya tak? Ini namanya isteri yang la ilaha illallah. Tapi kalau ada keluh kesah, itu bermakna ilallah belum masuk. Tapi bukan tuan-tuan, tapi macam lebih kurang. Faham tak faham kau punya pasal. InsyaAllah. Jadi dengan harapan, mana tahulah balik kepada ahlal zikri itu dipahami, diresapkan dalam hati. Ya, tak ada sifat keluh kesah. Tak ada sifat yang timbul masalah menyalahkan sesiapa. Balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi faham tak faham, boleh faham kan? Kalau semua dah faham, sesuailah penceramah nak berhenti ya. Pasal bodoh faham kabeh. Ya. Tandanya faham, dah buat lagi tu ya. Jadi sekianlah saja yang dapat saya sampaikan, walaupun pendek tapi mana tahulah meresap di jiwa. Dan semangat kita selagi hayat masih di kandung badan, ada lagi majlis ilmu, aduh kita turut sama. Mana tahulah terakhirnya besok apabila di alam kubur ditanya man rabbuka wa man nabiyyuka wa man dinuka wa man imamuka wa man ikhwanuka. Semuanya jawab berdekatan betul. Termasuk ditanya siapa Tuhan kamu? Allah. Siapa Nabi Muhammad? Apa agama kamu? Agama Islam. Tanya, apa panduan kamu? Panduan kamu ialah Al-Quran. Bukan surat khabar, bukan enset tidak. Duh, kau menang wae. Jawabnya dalam kubur. Apa panduan hidup kamu? Wa man imamuka? Jawabnya Al-Quranu imami. Boleh? Tapi buktikan. Kita boleh jawab Quran jadi imami. Kita kalau suka baca, kita belajar, kita fahami, kita jadikan panduan hidup. Ya, kita tak melayani kepada nafsu. Ya, suka nyalahkan orang. Itu namanya kita dikuasai oleh nafsu. Orang nak berhenti kau cakap lagi. Allah, besok lagi cakap lagi. Sekianlah saja yang dapat saya sampaikan. Dan harapan mudah-mudahan majlis tazkirah seperti ini akan terus berjalan. Ini adalah menyambut baik seruan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dalam kuasa Allah, semuanya tak akan berjaya, hanya Allah saja yang boleh berjaya. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Sekian,
Kalau ada salah silap, ya, mohon dibuat ampun dan maaf. Marilah kita berdoa. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hidup kita kat dunia ibadah, majlis ilmu jangan diabaikan, ya. Tak kira siapa yang ceramah, ya. Hanya kita balik kepada Allah. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Ya Allah, kumpulkanlah kami dalam kumpulan yang sentiasa dirahmati oleh Allah, dan perpisahan kami nanti kita berpisah, biarlah perpisahan kita sentiasa dipelihara, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallah minna wa minkum taqabbal ya Rasulullah.